Sedang menonton Buletin Awani, Allahyarham Tun Datuk Mustafa Harun, bapa kemerdekaan dan bapa pembangunan Sabah. Semangat mahu mengangkat martabat anak bangsa dan masyarakat pribumi Sabah terpahat di jiwa Tun Datuk Mustafa ini. Salah satunya penubuhan Yayasan Sabah yang bertujuan sebagai media melaksana pembangunan sosioekonomi rakyat negeri itu, termasuk pendidikan. Mengimbau kembali detik kesungguhan dan semangat juang, kru Astro Awani menemu bual anak ketiga Allahyarham, Datuk Amir Kahar di kediamannya di Kota Kinabalu. Saksikan. Bagi Datuk Amir Kahar, rasa cemburu juga ada apabila Allahyarham bapanya menumpahkan rasa kasih sayang bukan hanya kepada mereka 9 beradik tetapi terpaksa dikongsi dengan rakyat jelata di Sabah. Biasalah. Kalau kita apa yang kita buat di rumah, kita akan buat di luar. So dia memang penyayang cuma anak-anak. Begitu juga ada sayang rakyat. Sebab itu ditubuhkan Yayasan Sabah. Supaya rakyat ini dapat melanjutkan pelajaran. Masa British dulu tidak dapat. Sehingga jam saja, lepas itu tidak boleh lagi. So itulah yang terfikir sama dia. Yang penting pada anak-anak Sabah waktu itu dapat pelajaran yang baik. Almaklumlah masa itu bukan ada yang orang berada kan. Kebanyakan orang biasa. So macam mana mau melanjutkan ke London ke begitu, ke Amerika, tubuh Yayasan Sabah. Sebelum itu, Tun Datuk Mustafa memulakan pendidikan awal darjah 1 pada usia 14 tahun sebelum terpaksa berhenti sekolah untuk menyara keluarga. Tidak terhenti di situ, Tun Mustafa mula bekerja sebagai budak pejabat di pejabat daerah pada tahun 1934 hinggalah melanjutkan pengajian ke UPM dan London. Semua itu dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan seterusnya berjuang membela nasib rakyat Sabah termasuk hasil bumi minyak dan gas. Jadi kata-kata politik ni selalu saya mendengar. Okey. Selepas ini kira-kira minta minyak lah. Itu kita minta, bapak saya waktu itu minta 50%. Kemudian ini bagi Petronas Tunku Rajali tidak boleh 5%. Tetapi dia ada satu masa itu dia pergi Mary Sarawak jumpa dengan Tun Rahman. Tun Rahman Yaakob ini Ketua Menteri Sarawak pada masa itu. So saya dengarlah perbualan di VIP room tu. Bapak saya bilang kita samalah dengan Sarawak 20%. Itulah keputusan. Masih segar dalam ingatan Datuk Amir Kahar, pesanan Allahyarham Tun Datuk Mustafa supaya sentiasa melihat anak-anak muda di Sabah, terutama di Bangi, selain jangan sombong untuk bergaul dengan masyarakat. Sementara itu, isteri Datuk Amir Kahar, Datuk Aminah Amrus juga merupakan orang nombor 2 Tun Datuk Mustafa. Aminah menjadi setiausaha kepada Tun Mustafa selama lebih 20 tahun. Like I told you, he's my boss. Dia kan garang, and he wants things mesti you like one step ahead. Those days, I have to memorize all the telephone numbers of the leaders or siapa-siapa. You have to be one step ahead with Tun, yeah.